Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Cikgu harap semua murid-murid cikgu berada dalam keadaan sihat dan berpeluang untuk mengikuti pembelajaran di atas talian bersama cikgu untuk subjek sejarah tingkatan 2 hari ini. Okey. Untuk kelas hari ini, cikgu akan terus masuk kepada bab yang pertama, iaitu berkenaan dengan Kerajaan Alam Melayu. Seterusnya, Kerajaan Alam Melayu ni kita tengok sinopsis dia pada slide yang cikgu tunjuk ni, nota ringkas yang cikgu paparkan ni. Antara sinopsis dia adalah Kerajaan Alam Melayu ni dia merangkumi kawasan kepulauan dan tanah besar. Kemudian yang kedua, kerajaan yang masyhur, antara kerajaan-kerajaan yang wujud dan masyhur pada masa tersebut ada 7 kat situ. Yang pertama, Kerajaan Funan. Yang kedua, Kerajaan Champa. Yang ketiga, Kerajaan Sriwijaya. Yang keempat, Kerajaan Angkor. Yang kelima, Kerajaan Majapahit. Yang keenam, Kerajaan Kedah Tua. Dan yang terakhir, yang ketujuh iaitu Kerajaan Gangga Negara. Ketujuh-tujuh kerajaan ni mempunyai persamaan dari aspek geografi, bahasa dan budaya, di mana ketujuh-tujuh kerajaan ini juga berkembang maju sebagai pusat perdagangan dan keagamaan yang tersohor. Itu untuk konsep Kerajaan Alam Melayu dari segi sinopsis dia. Kita terus kepada tajuk 1.1, konsep Alam Melayu. Konsep Alam Melayu ni dia merangkumi gugusan kepulauan tanah besar di bahagian tenggara benua Asia. Selain daripada itu, konsep Alam Melayu dikenali sebagai istilah Kepulauan Melayu dan Dunia Melayu. Konsep Alam Melayu dapat dilihat dari sudut geografi, bahasa dan budaya. Ketiga-tiga aspek geografi, bahasa dan budaya ni cikgu akan perjelaskan secara terperinci pada masa yang akan datang. Okey, sekejap lagi cikgu akan terangkan ketiga-tiga aspek tersebut. Kemudian kita akan tengok kepada pendapat daripada ahli akademik ataupun ahli arkeologi, ahli-ahli ilmuwan. Ada kat situ ada 5 pendapat ahli ilmuwan mengenai konsep Alam Melayu. Kita tengok yang pertama, Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Hassan Suhaimi, Nik Abdul Rahim, ahli arkeologi. Beliau menyatakan bahawa Alam Melayu meliputi kawasan dari Madagaskar ke Tanah Melayu, Papua New Guinea, Australia, New Zealand, Kepulauan Pasifik dan sampai ke Taiwan. Itu pendapat ahli arkeologi. Kita tengok pula kepada pendapat ahli bahasa dan budaya, iaitu Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Pendeta Dr. Ismail Hussein. Beliau menyatakan bahawa dunia Melayu meliputi selatan Vietnam, Kemboja, selatan Myanmar, segenting Kra, Malaysia, Indonesia, Brunei dan Filipina. Yang ketiga, pendapat sarjana barat. Pendapat sarjana barat iaitu Alfred Russel Wallace, di mana beliau menyatakan bahawa Kepulauan Melayu ni meliputi Tanah Melayu hingga Tanah Serim dan Kepulauan Nicobar, Filipina, Kepulauan Solomon hingga Papua New Guinea. Yang keempat, Profesor Dr. Ding Choming. Profesor Dr. Ding Choming ni menyatakan bahawa dunia Melayu merupakan sebuah kawasan yang luas meliputi Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, selatan Thailand dan Filipina. Dan yang terakhir, pendapat ahli akademik iaitu Abdul Hadi Haji Hassan.
Beliau menyatakan bahawa alam Melayu merupakan suatu lingkungan geografi yang luas meliputi Kepulauan Melayu hingga ke selatan Thailand. Itu pendapat-pendapat ahli ilmuwan yang mempunyai perbezaan dari segi persepsi serta pendapat masing-masing. Seperti yang cikgu nak jelaskan, persamaan ke-7 kerajaan yang cikgu sebut tadi dari aspek geografi, bahasa dan budaya. Kita tengok yang pertama, aspek bahasa. Aspek bahasa ni ada 2 tokoh bahasa yang mempunyai pendapat yang tersendiri. Di mana tokoh yang pertama, Profesor Emeritus Datuk Dr. Asmah Haji Omar, beliau menyatakan bahawa bahasa serumpun mempunyai berkaitan dengan bahasa etnik peribumi. Etnik peribumi ni adalah kaum yang menetap di sesuatu kawasan ataupun tempat tersebut. Yang kedua, persamaan boleh dikenal pasti melalui kata-kata tertentu. Ada perkataan-perkataan yang ada persamaan yang boleh kita fahami. Yang kedua, pendapat Sultan Takdir Alis Jahbana, tokoh bahasa, beliau menyatakan bahawa bahasa Melayu digunakan di alam Melayu. Yang kedua, dikembangkan oleh orang Melayu yang gemar berlayar. Pada masa tersebut, orang Melayu suka berlayar ataupun suka merantau. Yang ketiga, bahasa yang sederhana dan mudah difahami. Seterusnya, kita masuk kepada aspek budaya. Aspek budaya ni ada 5 aspek budaya, iaitu dari segi struktur sosial, kepercayaan adat, kesenian, persuratan dan bahasa serta tulisan. Itu aspek budaya. Ada 5 aspek di dalam budaya tersebut. Kita terus kepada tajuk 1.2, kewujudan kerajaan alam Melayu. Kewujudan kerajaan alam Melayu ni cikgu dah sebut ada 7 tadi, dan untuk tajuk ni kita akan perjelaskan secara terperinci mengenai sesebuah kerajaan. Kita tengok kerajaan yang pertama. Kerajaan yang pertama adalah kerajaan Gangga Negara. Kerajaan Gangga Negara ni dia berpusat kerajaan di Pangkalan. Dia wujud pada abad yang ke-6. Lokasi kerajaan berhampiran ataupun menetap di pantai barat bahagian tengah tanah Melayu. Yang kedua, kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit wujud pada abad yang ke-13. Lokasi dan tempat dia di lembah Sungai Beratas, Jawa Timur, dan pusat pemerintahan kerajaan dia di Kota Trawulan. Itu untuk kerajaan Majapahit. Kita tengok kerajaan yang ketiga, iaitu kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit wujud pada abad yang ke-7, di mana kerajaan ini berpusat di Palembang, Indonesia. Lokasi kerajaan Sriwijaya di lembah Sungai Musi di Sumatera. Yang keempat, kerajaan Angkor. Kerajaan Angkor ni wujud pada abad yang ke-9, di mana kerajaan ini berpusat di Hariharalaya, dan lokasi penempatan kerajaan ini di lembah Sungai Mekong. Yang kelima, kerajaan Funan. Kerajaan Funan wujud pada abad yang pertama, merupakan kerajaan yang pertama. Kerajaan Funan berpusat di Viharapura, yang merupakan lokasi lembah Sungai Mekong. Yang keenam, kerajaan Champa. Kerajaan Champa ni diasaskan ataupun diwujudkan pada abad yang kedua. Pusat pemerintahan ataupun kerajaan Champa berpusat di Indrapura. Lokasi penempatan kerajaan di selatan dan tengah Vietnam. Manakala kerajaan yang terakhir,
iaitu Kerajaan Kedah Tua. Kerajaan Kedah Tua wujud pada abad yang kelima, berpusat di Sungai Emas, Pengkalan Bujang. Lokasi di Sungai Emas, Sungai Bujang. Itu secara terperinci mengenai 7 kerajaan awal yang wujud di alam Melayu. Cikgu harap apa yang cikgu sampaikan, penerangan cikgu mengenai ketujuh-tujuh kerajaan ni jelas dan mudah difahami. Seterusnya kita masuk pada tajuk 1.3, Kerajaan Alam Melayu yang masyhur. Masyhur ni makna dia kerajaan alam Melayu yang maju. Kita tengok satu persatu mengenai 7 kerajaan yang cikgu sebut tadi. Kerajaan yang pertama, Kerajaan Funan. Dia berpusat di mana cikgu dah sebut tadi, iaitu di Viharapura. Pengasas kepada Kerajaan Funan ni adalah seorang Brahmi yang bernama Kuan Hia. Beliau berkahwin dengan Soma, pemerintah yang merupakan pemerintah wanita di Sungai Mekong, dan membentuk Kerajaan Funan. Ini antara individu-individu yang berperanan mewujudkan Kerajaan Funan. Kita tengok zaman kemasyhuran Kerajaan Funan ni. Pemerintah pada masa tersebut adalah Fan Shimen, merupakan pemerintah yang memerintah Kerajaan Funan, yang memajukan Kerajaan Funan. Fan Shimen ni, dia memperluaskan Empire Funan ke Sungai Mekong hingga Teluk Chamran di sebelah timur. Kemudian ke selatan Myanmar dan segenting Kera. Beliau juga menguasai jalan perdagangan utama antara timur dengan barat. Pada abad yang ketiga, Kerajaan Funan menjadi pusat perdagangan utama di alam Melayu. Dan yang terakhir, Kerajaan Funan terakhir ialah Raja Kerajaan Funan yang terakhir ialah Rudravarman. Okey, itu merupakan pemerintah terakhir sebelum zaman kejatuhan Kerajaan Funan. Kerajaan Champa, iaitu kerajaan yang kedua, Kerajaan Champa diasaskan oleh Lien pada tahun 192 Masihi. Kerajaan Champa ini berpusat di Indrapura dan sering berhadapan dengan serangan daripada Dai Viet. Chu Lien berjaya membebaskan Champa daripada pengaruh Cina. Siapa Chu Lien ni? Chu Lien ni adalah merupakan pemerintah Kerajaan Champa pada masa tersebut. Zaman kemasyhuran Champa, ketiga pemerintah Chenbonga. Okey, Chenbonga. Chenbonga ni merupakan pemerintah yang memerintah Kerajaan Champa dan memajukan Kerajaan Champa. Beliau memperluaskan Empire Champa ke wilayah Dai Viet hingga lembah Sungai Merah. Beliau juga berjaya membunuh pemerintah Dai Viet bernama Raja Tran Diu Tong dan mendapat pengiktirafan daripada dinasti Ming pada tahun 1369. Itu untuk Kerajaan Champa. Kita terus kepada Kerajaan Sriwijaya, kerajaan yang ketiga, di mana Kerajaan Sriwijaya ni dia diasaskan oleh Dapunta Hyang Sri Jayanasa pada tahun 683 Masihi di Palembang. Beliau mengukuhkan Kerajaan Sriwijaya dengan menakluk kawasan sekitar Sriwijaya, sekitarnya lah. Zaman kemasyhuran Kerajaan Sriwijaya ketika pemerintahan Sang Ramanadana-Jaya, pada abad ke-8. Beliau berjaya menakluk selatan Myanmar, Tanah Melayu dan segenting Kera. Kerajaan Sriwijaya menguasai jalan laut antarabangsa, iaitu Selat Melaka dan Selat Sunda. Selat Melaka ni merupakan laluan kepada pedagang-pedagang antarabangsa. Seterusnya, menjadi kuasa perdagangan utama di alam Melayu dan pusat pengajian agama Buddha.
pada masa tersebut. Seterusnya kita masuk kepada Kerajaan Angkor. Ni tajuk dia tak ada hilang. Kerajaan Angkor berpusat di Hariharalaya. Kerajaan Angkor diasaskan oleh Jayavarman II dari Chenla. Zaman kemasyhuran Kerajaan Angkor, di mana kemasyhuran di bawah pemerintahan Suryavarman II dengan memperluaskan Angkor ke sekitar lembah Sungai Mekong hingga selatan Myanmar. Beliau juga berjaya menghalang ancaman daripada Champa dan David. Beliau juga mewujudkan jalinan perdagangan antara pedagang tempatan dengan pedagang luar. Diteruskan kemudian kemasyhuran Kerajaan Angkor diteruskan oleh pemerintah yang bernama Jayavarman VII dengan memperluaskan Angkor hingga sempadan Annam. Beliau membina Angkor Thom dan mendirikan 102 buah hospital. Selepas kematian Jayavarman VI, Angkor mula lemah. Serangan Siam pada 1594 melemahkan kerajaan Angkor dan merupakan zaman kejatuhan bagi kerajaan Angkor. Seterusnya kita masuk kepada Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit diasaskan oleh Raden Vijaya dengan bantuan tentera Mongol dalam perebutan kuasa di Jawa pada tahun 1294. Kerajaan Majapahit berpusat di Kota Terowulan. Zaman kemasyhuran untuk Kerajaan Majapahit bermula pada pelantikan Patih Gajah Mada sebagai Perdana Menteri yang dikenali sebagai Majapahit oleh pemerintah Tribuana Tunggadewi. Patih Gajah Mada ataupun Majapahit berjaya mengembalikan keamanan dan keselamatan Kerajaan Majapahit. Beliau juga meluaskan tanah jajahan ke timur Pulau Jawa, pesisir pantai timur Sumatera, pesisir selatan dan barat Pulau Borneo, bahagian selatan dan timur Sulawesi dan Kepulauan Maluku. Pada abad yang ke-14, Majapahit sebagai pusat perdagangan. Kematian Patih Gajah ataupun Majapahit dan serangan Kerajaan Demak pada tahun 1478 menyebabkan Kerajaan Majapahit menjadi lemah. Itu antara pengakhiran zaman kemasyhuran Kerajaan Majapahit. Seterusnya kita tengok Kerajaan Kedah Tua. Kerajaan Kedah Tua ni bermula dengan pelibatan masyarakat Guar Kepah yang menjalankan kegiatan perdagangan dengan pedagang dari luar di Sungai Emas. Pusat di Sungai Emas dan Pengkalan, berpusat di Sungai Emas dan Pengkalan Bujang. Dikukuhkan dengan catatan golongan agama dan pedagang dari China, India dan Arab, iaitu Parsi. Zaman kemasyhuran untuk Kerajaan Kedah Tua, di mana Kerajaan Kedah Tua dikaitkan dengan kepesatan kegiatan perdagangan di Lembah Bujang. Mana kata kat sini, Kerajaan Kedah Tua pada masa ni dia mempunyai zaman kemajuan mengenai kegiatan perdagangan. Kegiatan perdagangan pada masa tersebut maju dan menjadi tumpuan daripada kerajaan-kerajaan luar. Kemudian, Kerajaan Kedah Tua juga menjadi pusat keagamaan, iaitu agama Buddha. Zaman kemasyhuran Kerajaan Kedah Tua menyebabkan Kerajaan Sriwijaya menguasai Kedah Tua. Kerajaan Kedah Tua mengalami perubahan pemerintahan pada abad yang ke-7. Pada masa ini munculnya pengasas Kesultanan Kedah yang memulakan kerajaan baharu.
Itu untuk kerajaan Kedah tua. Untuk kerajaan yang terakhir iaitu kerajaan Gangga Negara. Kerajaan Gangga Negara dia muncul pada abad yang ke-6, dah terang dah tadi. Berpusat ataupun berfungsi sebagai pusat pelabuhan sejak abad yang ke-5. Diasaskan oleh Raja Ganji Sarjuna, berpusat di Pangkalan. Itu untuk Gangga Negara, kerajaan Gangga Negara. Kita tengok zaman kemasyhuran dia. Zaman kemasyhuran untuk kerajaan Gangga Negara masyhur pada abad yang ke-9 selepas 3 tahun pemerintahan kewujudan dia. Yang kedua, mempunyai kekayaan hasil bumi seperti emas dan biji timah. Yang ketiga, berjaya mempertahankan kedaulatan daripada serangan Sriwijaya pada tahun 850 Masihi. Kerajaan Gangga Negara ini juga ada zaman kejatuhan di mana kerajaan Gangga Negara lemah diserang oleh tentera Chola dari India pada tahun 1025. Kerajaan Kedah tua, kerajaan Gangga Negara memusnahkan pelabuhan Gangga Negara. Kerajaan ataupun tentera Chola dari India ni dia memusnahkan pelabuhan Gangga Negara. Itu untuk kerajaan Gangga Negara. Selesai untuk ketujuh kerajaan awal yang wujud di alam Melayu pada masa tersebut. Untuk kelas seterusnya, kita akan masuk kepada tajuk yang 1.4 berkenaan dengan kerajaan alam Melayu dan kerajaan luar sezaman. Ini next kelas cikgu akan terangkan satu persatu. Untuk nota ringkas ni juga cikgu dah kongsikan di dalam grup WhatsApp awak untuk subjek sejarah. Cikgu nak awak study ataupun awak baca dulu tajuk 1.4 ni dari bermula muka surat 16 hingga muka surat 22. Muka surat 16 hingga muka surat 22. Kita habis untuk bab yang pertama. Saya nak kamu semua baca dulu semua ni, nota ringkas ni, dan pada kelas yang akan datang cikgu akan terang satu persatu. Bagi memudahkan kamu faham, kamu perlu baca dan kamu study dulu topik ni. Cikgu harap apa yang cikgu sampaikan tadi, apa yang cikgu jelaskan tadi mengenai bab yang pertama iaitu kerajaan alam Melayu, kamu dapat faham dan kamu dapat menerangkan secara terperinci sekiranya ada pertanyaan ataupun soalan-soalan daripada cikgu. Sekiranya kamu ada apa pertanyaan ataupun soalan, awak boleh terus tanya dalam grup WhatsApp kita. Tak perlu nak direct personal dengan cikgu, tak perlu. Awak tanya dalam grup dan akan ada kawan-kawan daripada awak ni yang faham apa yang cikgu sampaikan, dia akan jelaskan. Kalau tak ada, cikgu sendiri yang akan jelaskan. Itu sahaja. Untuk kelas hari ni, itu sahaja yang cikgu nak sampaikan. Moga bermanfaat untuk kita pada masa yang akan datang. Dan cikgu harap kamu semua dapat memberi komitmen dan sentiasa positif dengan apa sahaja yang kita hadapi. Cikgu akhiri kelas kita untuk hari ini dan kita berjumpa pada kelas yang akan datang. Sekian. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.